Okey, salam sejahtera cikgu. Untuk kali ini kan, saya akan tunjukkan beberapa perkara di dalam Google Quiz yang saya rasa patut kita selaraskan dalam panitia matematik. Sebab kalau cikgu dah gunakan Google Quiz untuk membina item, cikgu akan rasa ada sedikit masalah yang timbul lah. Okey, contohnya yang pertama sekali, kita diwajibkan untuk membina soalan dalam bentuk dua bahasa dan cikgu akan nampak dia tak dapat nak italikkan, okey, bahasa yang BM gitu kan. Okey, biasanya kita italicize kan. Tapi yang ini tak dapat dah. And then secondly, dia punya font pun tak boleh bertukar. Kita tak boleh tukarkan font yang kita suka ataupun guna Times New Roman, tak boleh. Dan yang paling penting sekali, kita tak dapat nak insert simbol. Okay? So tak dapat nak type simbol di dalam Google Form. So itulah beberapa perkara yang saya rasa patut kita selaraskan lah. Okay? So apa yang kita akan buat adalah yang pertama sekali, kita masuk ke dalam Google Quiz. Saya gunakan ID personal saya sendiri untuk buat video ini, tapi cikgu mesti login dalam ID KPM. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita masuk ke dalam soalan quiz, kita nak selaraskan semua menggunakan title ini, Ujian Diagnostik Keberkesanan HBL Matematik SMK Riam. Dan untuk description dia, cikgu mengikut penyelaras tingkatan masing-masing. Okey, kita akan letakkan tingkatan masing-masing dekat sini. So, katakan saya letak tingkatan 5 ini sebagai satu contoh. Okey, ada dua perkara yang kita perlukan sebelum kita masuk dalam soalan yang sebenar. Okey, pertama sekali, cikgu mesti ada ruangan untuk nama pelajar. Okey, so short answers, nama penuh. Kita letak nama penuh. Okay. And then yang ini kita mesti letak required sebab pelajar mesti tulis nama penuh mereka, and then kita tambahkan. Yang kedua adalah kelas. Okay, kelas dalam bentuk multiple choice. Okay, saya bagi contoh, katakan 5 Neptune. Lepas tu 5 Utarip. Okay, contohnya, contoh saja, nanti cikgu-cikgu boleh tambah sendirilah. Alright, so this is the two very very important item sebelum kita masuk dalam soalan. So this is also required. Kenapa dia penting? Sebab nanti bila cikgu submit, bila pelajar submit respon mereka, dia adalah bercampur aduk. So maksudnya adanya 5 Neptune, lepas tu mungkin akan nampak 5 Mustari. So kita akan cuba untuk sortkan dia ke dalam bentuk Excel supaya senang kita nak semak nanti. So over here, these are the two important biodata. Lepas tu cikgu boleh add section. Okey, cikgu tekan add section ni, yang bahagian bawah ni. Add section ni seolah-olah macam dia tambah satu lagi muka surat muka surat yang kedua. Baru kita akan tengok soalan dia. Okey, katakan kalau tingkatan 3 dan tingkatan 5 mereka ada dua bahagian, so bahagian A, bahagian B, cikgu boleh letaklah bahagian A, bahagian B ikut kepada kesesuaian cikgu, ataupun bagi yang cuma semua soalan objektif, 20 soalan objektif, cikgu boleh letak soalan objektif kah, jawab semua soalan kah. Okey, mengikut kesesuaian cikgu. Kalau di sini mungkin saya letak bahagian A. Okey, bahagian A. Lepas tu mungkin bawah tu description kita kata jawab semua soalan. Okay, and then after that kita baru tambah item yang kita nak pelajar jawab. Okay, yang item ini penting. Okay, kita tak akan type dekat sini kita tak akan type langsung soalan dia sebab takkan kita nak type darab dia macam ni kan, bentuk X kan, so tak bagus lah. Lepas tu kalau ada kuasa 2, macam mana nak tekan kuasa 2 kan, so ini adalah satu kekangan. Alright, so apa kita akan buat adalah kita akan typekan soalan kita siap-siap di dalam Word. So dalam Word kita ada soalan siap-siap. Kita ada soalan siap-siap. Okay, lepas itu kalau cikgu tengok, katakan saya akan ambil contoh soalan 7 ni, cikgu nampak ada warna merah-merah ni kan. Okay, so merah-merah ni adalah bentuk error lah. So kita tak mau yang merah ni, apa kita nak buat? Kita akan savekan dalam bentuk PDF. Okay, kita savekan dalam bentuk PDF. Okay, cikgu pun boleh save dalam bentuk PDF. Contohnya saya save, nanti cikgu nampak lah apa beza dia. Okay, lepas dah save dalam bentuk PDF, kita buka bentuk PDF. Okay, cikgu nampak yang merah-merah tu dah hilang lah. So over here, apa kita nak buat adalah, katakan kita ambil satu contoh nombor 7. So kita akan guna snipping tool dalam window. Kita boleh snipkan satu bahagian. Katakan kita nak snip soalan ini let's say 7A kan, kita snipkan dia. Okay, so soalan ini kita snip ataupun screenshot lah. Lepas itu apa kita nak buat? Kita patah balik kepada Google Form ataupun Google Quiz kita. Kita akan masukkan upload satu foto ataupun insert your picture. So tekan yang butang tu, insert your image. Kita browsekan dia. Okay, so yang ini adalah screenshot yang pertama tadi kan. Okay, cikgu insert. Sekejap kita buat sekali lagi.
Okey, dah berjaya. Okey, so inilah soalan yang pertama. Okey, ini soalan pertama. Ini biarkan kosong pun tak apa lah, biarkan dia. Alright, next. Untuk soalan ini adalah lebih kurang soalan subjektif lah. Inilah soalan subjektif. So, biasanya kita akan guna paragraph. Alright, so paragraph maksudnya long answer text lah. And then apa yang cikgu patut letak adalah dekat answer key, cikgu letak berapa markah. So, untuk soalan ni ada 3 markah, kita letak 3 markah. Okey. And satu lagi, kalau cikgu gunakan soalan yang objektif kan, saya akan bagi tahu cikgu untuk selaraskan supaya tidak letakkan jawapan di dalam answer key tadi. Okey, jangan letakkan jawapan. Walaupun kita tahu kalau letak jawapan nanti dia akan auto correct kan, ataupun dia auto generate jawapan dia. So kita tak nak letak jawapan dia sebab nanti mungkin pelajar semak sendiri, lepas tu dia akan bagi tahu jawapan dekat pelajar yang lain. Okey, kita tahu yang itulah untuk menjamin kualiti. Okey, kita akan biarkan jawapan dia kosong. Jangan letak any answer key lah. So over here kita letak done. And then always remember required sebab semua pelajar kena jawab soalan ni. And then kita buat satu contoh lah. Let's say saya gunakan semua soalan 7 tadi, 7A, 7B, 7C. Kita akan buat ulang-ulang kali. So sama juga kita snipkan dia, lebih kurang macam screenshot. Then after that kita dekat sini kita akan uploadkan foto itu. Okay, screenshot yang kedua. Okey, so kita nampak ada soalan yang kedua dah timbul. Dia macam ni sangat standard lah. So kerja cikgu senang saja. Cikgu akan key in soalan dalam Word and then cikgu akan tukar dalam bentuk PDF. Lepas tu snipkan and then upload dalam bentuk Google lah, Google Quiz. Next, ini pun bentuk paragraph lah. And then yang ini answer key dia 1 point. Lepas tu kita tekan done. And after that untuk soalan yang satu lagi, kita tengok soalan C ya. Okay, one more. Right to implication. Alright. So ini soalan yang C. Kita masuk balik ke sini. Upload lagi. Okay, so cikgu akan nampak ada 3 soalan dekat sini. Sama juga ini adalah paragraph. And long answer, answer key. Yang ini 2 markah. Okey, so lepas cikgu dah habis yang ni, ini cuma satu contoh saja. Saya nak cikgu preview, saya nak tunjukkan apa bentuk dia kalau kita preview. So yang pertama sekali cikgu nampak, ini adalah muka surat depan, ujian diagnostik kepesanan HBL Matematik SMK Riam. Lepas tu nama penuh, pelajar mesti jawab. Saya akan bagi contoh, katakan 5 Neptune. Lepas tu cikgu kena tekan next ataupun pelajar kena tekan next, baru dia akan pergi ke muka surat yang seterusnya. So muka surat seterusnya cikgu nampak, ini adalah dia punya soalan-soalan dia. Okay, so over here, soalan dia yang pertama sekali, dia kata state whether the sentence below is a statement or non-statement kan. So pelajar akan jawab, cara pelajar jawab dia akan macam inilah. So contohnya soalan yang pertama, X tambah 10, dia bukan pernyataan. Sorry. Okay, next pelajar boleh tekan enter untuk jawab soalan yang kedua sebab dia adalah long answer tadi kan. So yang ini adalah pernyataan. Tekan enter lagi untuk jawab soalan yang ketiga. Ini adalah pernyataan juga. Okey, lepas yang ini kan, kita tengoklah soalan yang B pula. Saya cuma buat sebarang saja lah untuk contoh saja. Contoh saja. Okey, so over here, pelajar akan submit. So, bila pelajar submit, pelajar view score pun dia tak nampak apa-apa sebab bila dia view score, dia nampak macam ni lah sebab tak ada jawapan yang timbul. Kalau ada jawapan, dia akan nampak ada jawapan. So, that's why kita tak letak jawapan. Jangan letak jawapan dekat answer key. Okay, after this, kita akan tengok balik dekat blank quiz tadi. Okay, so over here, yang ini kita akan nampak ada satu respon. Bila kita tengok respon tu, inilah respon yang baru saya hantar tadi lah. So, macam mana cikgu nak download respon ini? Okay, cikgu akan tekan yang 3 butang ni. Cikgu tekan ni. Lepas tu cikgu download responses. Okay, cikgu download responses. Responses ini adalah dalam bentuk dalam bentuk Excel lah. So cikgu nampak ini adalah masa pelajar menjawab. Okey, lepas tu ada nama penuh pelajar. Okey, lepas tu ada kelas pelajar. Lepas tu ini adalah jawapan pelajar lah mengikut soalan dia. Okey, mengikut soalan. Alright. So itulah sebabnya kita penting kita letak kelas supaya senang untuk kita sort. Nanti kalau banyak-banyak dia punya kelas yang berlainan, pening pula kepala kita kan. So, senang kita nak sort yang ni supaya pelajar-pelajar, ataupun guru kelas, dia akan ikut tingkatan masing-masing ataupun kelas masing-masing untuk semak saja. So, ini adalah cara kita nak download responses. Okay. And then next, kita patah balik ini tadi. Okay, ada beberapa perkara lagi saya nak tunjukkan. Satu lagi adalah kita kena add collaborator. Okay, add collaborator ni maksudnya,
bila kita tambah seorang lagi yang collaborate dengan kita, biasanya adalah guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama dengan penyelaras kertas soalan now. So, katakan saya ada satu lagi collaborator. Okay, so saya tambahlah nama satu lagi ya. Katakan saya boleh letak nama saya sendirilah. Okay, let's say ini contoh saja. Right. So, ini email lah. Kita mesti masukkan email editor ataupun email collaborator ataupun cikgu-cikgu yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Okay, so email yang saya nak cikgu gunakan ataupun kita wajib gunakan adalah email ID KPM. Cikgu-cikgu boleh check lah ID KPM di dalam warga nanti ya, ataupun saya akan upload di dalam group panel matematik lah. Okay, so ini kita letak send. Okay, bila kita letak send, ada satu lagi ya, cikgu boleh tengok. Editor will be able to view and delete form responses. So, artinya, tanpa penyelaras tingkatan pun, mana-mana yang kita tambah tadi, yang editor kita tambah tadi, dia boleh tengok responses itu on the spot. So, maksudnya dia sendiri pun boleh download responses, dia sendiri pun boleh edit responses tu. Okay, so kita send. Alright, so sekarang orang yang memegang ID tadi, contohnya yang Willy Wade at YML tadi kan, dia boleh masuk ke dalam Google Form yang sama. Okay, so itulah tujuan kenapa kita add collaborator. Alright, then untuk kita submitkan ataupun untuk kita hantarkan link kepada pelajar, kita akan tekan send. Okay, nampak ada tanda macam link ni kan. Okay, so this one kita boleh shorten URL, and then kita copykan link ini, and then kita akan masuk ke dalam Google Classroom masing-masing. Okay, semasa exam nantilah. Alright, so ini sahaja yang saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu. Macam mana kita nak gunakan ataupun macam mana kita nak selaraskan penggunaan Google Quiz untuk exam yang akan datang ini. Dan sekiranya ada cikgu-cikgu ada masalah ataupun you have any question, you have any difficulties, ada permasalahan, bolehlah tanya saya ataupun cikgu Happiness ataupun cikgu Sun pun boleh. Alright, and then if you have any more greater idea, kalau ada idea yang lebih baik ataupun cara yang lebih elok untuk kita gunakan, don't hesitate to tell us lah. Bagi tahu sahaja ataupun kita share dalam group, and then kita akan tengok mana cara yang paling baik lah. So setakat ini setelah kita berbincang dan kita rasa mungkin ini cara yang terbaik sebab kita perlukan ada simbol dalam matematik dan juga kita perlukan dui bahasa. So I think this is the best way lah. Okay, kalau cikgu tengok ada cara yang lebih elok, please share dengan group lah. Alright, so itu saja untuk video kali ini, and thanks for watching. Okay, bye-bye.